Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 26/5/2023 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan bincang ni iaitulah ayat yang ke-17 sehingga akhir surah ayat 22. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kekuatannya boleh mengambil tindakan kepada mana-mana makhluk, hamba-hamba dia yang derhaka, yang tak mahu beriman, sebagaimana dicontohkan di sini dengan Fir'aun dan Samud. Ambillah intibar dan pengajaran. Jangan duduk berasa sedap hati. Zaman kita hari ni lama Allah Ta'ala tidak ambil tindakan cepat. Kafir pun biar dulu, sebagaimana berlaku pada Abu Jahal. Dia lawan Nabi di Mekah sampai dia mati di Badar tahun yang kedua. Maknanya hampir 15 tahun perbalahan berpanjangan tak habis-habis. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini tentang kedudukan Al-Quran, Quranun Majid, Quran yang mulia. Siapa dia nak mulia, duduklah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala muliakan Quran pada zat Quran itu sendiri, kalamullah, dan Allah muliakan orang yang mempelajari, memahami, beramal dengan Al-Quran. Maka siapa dia nak jadi orang mulia, hiduplah bersama dengan Al-Quran. Jadi para pelajar sekalian, mari kita mula dengan baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1374. 1374. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Balik pada ayat 17. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal kebinasaan yang telah menimpa tentera-tentera? Siapa dia tentera-tentera? Kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Para jemaah sekalian, munasabatul ayah. Lamma zakarallahu ta'ala, setelah Allah Ta'ala sebut kisah Ashabul Ukhdud, dan Allah nyatakan kejahatan mereka membunuh
membakar, mencampak ke dalam api orang-orang yang beriman, dan Allah Ta'ala nyatakan kedudukan orang kafir setiap masa. Maka datang ayat ini, hal ataka ay hal balagaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khabar al-junud, cerita tentera-tentera yang Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka, Allah binasakan mereka. Kenapa? Likufrihim billahi wa rusulihi, kerana mereka kufur dengan Allah, dengan Rasulnya, Rasul-Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat ini nak menguatkan ayat yang lepas, ayat 12. Ayat 12, inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya tindakan Tuhanmu itu keras. Ayat 12. Ai idza akhadha az-zalima, bila Allah Taala ambil tindakan kepada orang zalim, orang yang syirik, orang yang tak dengar kata, dia akan ambil tindakan yang begitu keras, begitu dahsyat. Mati habis buat tu, akhadha azizin muqtadir, sebagai Allah yang gagah perkasa, yang maha kuat, maka Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka. Jadi itu ayat inna batsha rabbika lasyadid. Kemudian mari ayat ini, hal ataka hadisul junud. Mau dengar atau tidak? Contoh bats, tindakan keras Allah Ta'ala ambil ke atas tentera-tentera yang telah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana siapa? Tengok ayat 18. Fir'aun wa Samud. Mereka itu ialah kaum Fir'aun dan kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Kenapa Allah Ta'ala bawa contoh di sini Ashabul Ukhdud dengan pemudanya yang dikatakan nama dia Wadda', dengan kisah Fir'aun dengan Nabi Musa AS? Kita akan tengok persamaan, musyakalah di antara dua kisah ini sangat besar. Nanti dalam Al-Fawaid ana akan jelaskan insya-Allah. Allah gambarkan dua kaum yang kerah kepala di sini. Siapa? Fir'aun, alladhi kazzaba Musa huwa wa qaumuhu bi Musa. Fir'aun dengan geng-geng pengikut dia lawan Nabi Musa AS. Kaum Samud yang telah mendustakan Nabi mereka Saleh AS. Jadi dua kaum ni ada contoh. Ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan dengan ayat, tulis surah Al-Fajri, suratul Fajri ayat 9 dan ayat 10. Allah kata apa? Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan tengoklah kaum Samud, jabus sakhra, yang membelah bukit. Puak Samud ni dia tak main duduk dalam rumah dalam ni, dia ambil bukit, dia pahak jadi rumah. Bil wadi, di mana wadi? Nama dia Wadil Qura. Wadil Qura ni kalau dalam Quran ditulis Al-Hijr, Al-Hijr, Ashabul Hijri. Lah ni zaman kita ni mengikut geografi sekarang, di bawah kerajaan Arab Saudi, nama dia Al-Ula. Al-Ula, Mantiqatul Ula. Tapi Mantiqah Ula ni masih lagi duduk di mana? Duduk di bawah Gubernur Madinah, 400 km jauh. Tempat ini tidak digalakkan untuk melancong. Nak pergi ambil iktibar pengajaran, boleh kita pergi. Sebagaimana yang Nabi sebut, patutnya nak masuk tempat orang yang zalim kena laknat ini, masuk dengan menangis. Kalau tak boleh nangis pun kena menangis juga. Itu hadis Nabi SAW. Cuma dari sudut maqasidnya, tempat-tempat yang kena laknat begini, kita pergi bukan untuk happy-happy, tersengih-sengih, tapi kita pergi mengambil iktibar dan pengajaran. Itu maksud yang kita sampaikan. Dan ada dalam kisah
Al-Hijri ni dalam kitab kita ni, contohnya dalam kitab kisah benar dari Nabi, banyak benda-benda yang pelik-pelik yang berlaku yang Nabi SAW ajar supaya kita mengambil iktibar di tempat-tempat kebinasaan kaum-kaum yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dia panggil bil wadi ay wadil qura, wadil qura. La ni masih ada lagi. Sekarang ni nampaknya macam dah dijadikan tempat pelancongan. Kita kata Allahul Musta'an. Tapi kita yang belajar ni kalau pergi, jangan duduk happy sangatlah tempat orang kena laknat. Kita masuk dengan SOP yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW. Tengok ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dalam surah Al-Fajr. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun ia menguasai bangunan-bangunan yang kukuh. Di antara bangunan kukuh yang wujud sekarang ni, yang kita duduk sengih pergi selfie depan tu, ahram ataupun dipanggil piramid. Piramid di Mesir masih kuat lagi. Batu-batu jokong dia buat tu berapa tan. Seketul batu. Bagaimana orang dulu buat, tak ada kren, tak ada alat yang moden ni, dia boleh bina begitu bangunan yang begitu besar, yang begitu kukuh, sampai lah ni pun masih lagi menjadi tempat pelancongan, tempat mengambil iktibar dan pengajaran. Jadi dua kaum ni kesan dia masih ada. Masih ada lagi. Kalau kita pergi, kita boleh tengok. Tengok balik pada ayat kita. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan kaummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus-menerus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Jadi bila kita tengok contoh-contoh orang dulu, Allah SWT buat balik kita ke tempat asal turunnya ayat ini, iaitulah di Makkah. Maka Allah kata, la ya'tabiru kufaru Quraisy bima halla bi Fir'aun. Kafir Quraisy tak ambil pengajaran dengan apa yang terjadi kepada Fir'aun dan Samud. Fasajiyatuhumud da'imah wa 'adatuhumul mustamirah ya shiddatut takzib. Jadi perangai mendiang Abu Jahal, geng-geng dia di Mekah itu sentiasalah mendustakan Al-Quran, tak percaya kepada hidup balik lepas mati, tidak percaya kepada syurga, tidak percaya kepada adanya neraka. Fahum munghamisuna fih, mereka tenggelam dalam syahwat, dalam penentangan, dalam permusuhan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dalam keadaan sedemikian, maka mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab bala Allah Ta'ala bila-bila saja boleh datang dan boleh menimpa ke atas mereka. Allahu Akbar. Ayat 20. Jadi Allah Ta'ala marah kepada puak kafir ni. Ayat 19 lagi. Lamma kanat takdirnya sudah datang kepada kamu khabar orang-orang dulu, tapi kamu terus juga masih lagi mendustai. Itu maksud dia. Qad atani zalika wa alimtu min khabarihim wa ghairu. Quraisy kata, aku tahu dah kisah itu. Kami pun mengembara pada musim panas, musim sejuk ke Syam, ke Yaman, tengok dia punya kesan-kesan peninggalan mereka. Tetapi masih lagi kerah kepala, tak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata apa? Ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Allah Ta'ala muhit, alimun bihi, tahu belakang dia buat. Ay wallahu muttali'un ala a'malihim. Allah Ta'ala tengok kepada semua amalan-amalan mereka. Wa sayujazihim 'alaiha. Allah Ta'ala akan balas ke atas perbuatan mereka.
fahum fi qabdatihi wa huwa qadirun ala azabihim fala yu'jizun. Jadi Tuhan kata benda kecil tu. Sekali ambil tindakan mati habis buat dia ni. Berasa besar sangat. Jadi semua mereka itu maklumat mereka Allah Taala muhit, Allah Taala tahu belaka. Jadi dalam pengetahuan Allah, di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, siapa yang tak dengar kata, siapa yang kerah kepala, tunggulah saat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil sa'atul halak, saat kebinasaan. Jadi sebelum binasa ni, relaxlah dulu. Buatlah dulu apa yang kamu nak, apa yang kamu suka. Nah, bila sampai masa dia, tak ada siapa boleh lepas. Semua akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat yang cukup berbahaya itu. Mari kita pergi kepada ayat 21. Bal huwa Qur'anun Majid. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair ataupun bukanlah permainan sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Tengok munasabatul ayah. Ta'alluqu hadza bima qablahu. Kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya, huwa anna hadzal Qur'an majidun. Quran ini mulia. Masunun anit taghayyuri wat tabaddul. Terpelihara daripada ditukar ataupun diubah. Tak boleh. Allah Ta'ala sudah beri jaminan Quran ini tak boleh ditukar, tak boleh diubah. Falamma hakama fihi bi sa'adati qaumin. Dalam Quran Allah nyatakan ada manusia yang bertuah, manusia yang taat, wa syaqawati, ada manusia yang celaka. Wa bi ta'azzi qaumin, dan ada kaum yang menyakiti orang lain, khianat pada orang Islam. Jadi Al-Quran ini tak boleh nak ubah, tak boleh nak tukar-tukar. Fa wajabar ridha bihi. Kita orang beriman, kita kena redha dengan semua ketetapan yang Allah Taala letak dalam Al-Quran. Wala syakka an hadza min a'zami mujibatit tasliyah. Jadi Quran ini menjadi sebab besar untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Kemudian Allah Taala sebut juga kumpulan-kumpulan yang menentang, yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendustaan itu dah sebati dalam jiwa mereka, tak lagi dah. Nabi kita telah dituduh macam-macam. Maka Allah nak jawab di sini, ini Quran aku, bukannya direka oleh Nabi, bukan ditulis oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan boleh semena-menanya tukar sana tukar sini. Allah kata apa? Bal huwa Qur'anun Majid, ai laisal amru kama yaz'umul kufar. Quran ini bukan seperti sangkaan puak kafir. Al-Quran ini syair, rekaan Nabi ataupun permainan-permainan sihir. La, wa innama huwa Qur'anun azim. Quran yang sangat agung, wasi'ul ma'ani wal ulum wal hidayat. Luas makna dia, ilmu yang terkandung dalamnya dan hidayat petunjuk dalamnya. Kamilus sifat, sifat yang sempurna. Kathirul khairati wal barakat, banyak kebaikan dan keberkatan dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan main-main. Jangan duduk main apa ni, gurau-gurau, tak ada. Allah kata apa di mana Quran tu? Fi lauhim mahfuz. Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada lauh mahfuz. Yang tulis lauh lam bagi atas, lauh fi lauhin mahfuz. Setengah pentimah ni orang Melayu dia kata lauh mahfuz. Lauh mahfuz, dia tak tahu apa. Lauhil mahfuz. Tengok dia punya munasabah. Lamma wasafahu fi nafsi bima ya'ba lahu. Allah Ta'ala sebut tentang keagungannya
dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan Al-Quran, tidak ada sebarang penyelewengan padanya. Sekarang Allah Ta'ala sebut di manakah tempat Al-Quran. Al-Quran itu duduk mana? Al-Quran itu duduk di mana? Wasafa mahallahu fil mala'il a'la. Allah nyatakan kedudukan Al-Quran itu di tempat yang tertinggi, di Lauhil Mahfuz, bi i'lamin la yatru alaihi ma taghayyur. Tak ada siapa boleh pergi ubah. Syaitan ke nak pergi ubah, tidak boleh. Dia sudah dikawal oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini ada dua bacaan. Fi lauhim mahfuzin. Hak kita dak baca lah ni, fi lauhin, tengok Quran kita. Fi lauhin mahfuzin, bagi bawah bi kasri za, itu dia panggil sifatun lil lauh. Ai Al-Quran itu tersimpan, tertulis di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, sifat kepada lauh. Kalau kita baca dengan bagi depan, fi lauhin mahfuzun. Tengok dia boleh baca lagu tu. Bi dhammiz za, dia jadi sifat bagi Quran, ai al-Quranu mahfuzun. Al-Quran itu terpelihara, tak boleh ubah. Dua bacaan, fi lauhin mahfuzin, fi lauhin mahfuzun. Maka Al-Quran itu maktubun fi lauhin mahfuz. Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Masunun anit taghayyuri wat tabdil, terpelihara dia daripada ubah, segala orang nak ubah tak boleh, nak tukar tak boleh, waziyadati wan nuqsan, nak tambah tak boleh, nak kurang pun tak boleh. Wa mahfuzin wa salimin, terpelihara, sejahtera, min wusuli syayatin ilaih, nak sampainya syaitan kepada dia. Jadi kitalah dia kata, jadi terpeliharanya Al-Quran itu daripada tambahan, daripada sebarang pengurangan, daripada sebarang penyelewengan, tidak ada. Allah Ta'ala jaga dia, syaitan tak lagi. Syaitan tak sampai di situ. Syaitan tidak sampai di tempat itu. Kata Al-Wahidi rahimahullah, dia kata mahfuz indallah, tersimpan Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz yang tersimpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu nama dia Ummul Kitab, ibu segala tulisan di situ. Minhu nusikhal Quran wal kutub. Jadi malaikat ambil tulisan itu bawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yu'rafu bil Lauhil Mahfuz min asy-syayatin. Jadi terkenallah nama ni Lauhul Mahfuz. Syaitan tak boleh pergi, nak pergi tambah pun tak boleh, nak pergi kurang pun tidak boleh. Alhamdulillah. Ada juga pandangan yang kedua, kata dia tidak tulis semua, ditulis di Lauhil Mahfuz ini zikrul Quran. Sebab Al-Quran itu Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia, kemudian malaikat bawa turun. Kita kata dua pandangan, tapi yang masyhurnya tertulisnya Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita Al-Quran itu mulia. Sebab apa? Dia kalamullah, duduk di tempat yang mulia, di mana? Di Lauhil Mahfuz, yang tak sampai oleh makhluk lain nak pergi kacau dia, tak boleh. Kemudian ditugaskan kepada ketua malaikat, nama dia Jibril alaihissalam, untuk menurunkan Al-Quran kepada sebaik-baik makhluk, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang pertama turun Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar iaitulah malam yang terbaik dalam setahun, dan pada bulan Ramadan, Ramadan itu bulan yang terbaik dalam setahun. Alhamdulillah, kullu ma yata'allaqu bil Qur'ani, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Jadi kita nak jadi orang mulia ke tak? Nak belajarlah Al-Quran. Mengaji Al-Quran sampai pandai. Bila pandai, kita naik taraf memahami makna Al-Quran. Ni usaha-usaha yang kita buat ni, pagi-pagi duk baca Quran, walaupun beberapa ayat ya kita boleh ambil, tapi ada usahanya untuk kita nak memahami ayat-ayat yang kita baca,
Alhamdulillah. Kemudian kita korek dia punya faedah. Bagaimana kita nak ambil faedah daripada ayat ini dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, iaitulah kita cuba ubah diri kita, duduk di tahta zilalil Quran, duduk di bawah naungan Al-Quran, hidup kita, mati kita, dalam kubur kita bertemankan Quran, bila kita keluar daripada kubur, dipandu oleh Al-Quran, ila Rabbil Izzati wal Jalal, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, sungguhnya setelah itu, untuk melayakkan kita ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Mulia segala perkara yang berkait dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, hum ahluka wa khassatuka. Ya Allah, jadikan kami ini ahlul Quran, orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, ya Rabbal Alamin. Tamaklah tafsir ayat yang ringkas-ringkas. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Sekarang kita berpindah mencari faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Faedah dia ada pendek, ada panjang. Para pencatat bersedia untuk menulis. Para pencinta ilmu, buka telinga baik-baik. Mari kita cari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Fir'aun dan Samud. Kata di ulama tadabbur, dia kata kana min naba'i Fir'aun wa Samud faidatan. Cerita tentang 2 kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala ni ada faedah. Ada 2 faedah pula. Faedah yang pertama dalam tu ada faedah. Al-ula, 1, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatuhu. Cerita-cerita ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa diancam, diganyang, dikhianat oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia di Mekah, dan nak menguatkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdepan dengan mereka. Kerana Allah yang telah menolong rasul-rasulnya yang telah lalu, Fir'aun dibinasakan pada zaman Nabi Musa. Allah bantu Musa. Allah bantu kaum Saleh menghadapi kerana kaum Samud. Maka Allah inilah yang kita menyembahnya, yang kita memujinya, yang kita mujanya, saufa yu'ayyiduhu wa yansurhu wa yu'azzirhu, akan memberi pertolongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la syakka, ini tidak ragu lagi memberi kekuatan jiwa, kekuatan semangat, kekuatan azimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah, menyampaikan risalah dan berdepan dengan geng-geng Pak Abu dan segala pak yang lain pada zamannya. 2, tahdidun wa wa'idun syadid li Quraisy. Ayat-ayat ini, cerita-cerita ini juga menjadi amaran, janji-janji azab yang sangat teruk kepada Quraisy yang telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah Taala perhati, Allah Taala tengok, Allah SWT akan ambil tindakan ke atas kamu sebagaimana tindakan telah dikenakan ke atas Fir'aun dan Samud. Ini kalau mu nak juga, tunggu. Cakap banyak pun tak guna, nasihat pun tak dengar, tunggu je lah apa yang akan terjadi kepada kamu. Allahu Akbar. Yang kedua, tengok yang kedua. Masih lagi ayat yang sama. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Ada sentuhan di sini tentang Allah Ta'ala sebut hadisul junud, cerita tentang tentera-tentera yang dibinasakan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun individu, bukan tentera. Wa innama huwa rajulun bi'ainihi. Seorang dia ya. Kenapa dia sebut tentera? Fir'aun.
Macam Samud kaum. Tapi Fir'aun ni individu. Jawapan dianya, apa dia jawapan? Dia kata annal murada bi Fir'aun, maksud Fir'aun di sini dia dan geng dia, pengikut dia. Li'annahu taba'un lahu wa tahta ta'atihi. Kerana semua kaum dia tu bangsa Kipti, taat setia dia kepada siapa? Kepada mendiang Fir'aun. Yang lawan dianya kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi ayat yang kita baca ni, bila Allah Ta'ala tanya hadisul junud, tentera tu kita tahulah Fir'aun dengan geng dia dalam ayat ini, dalam kisah ini. Ayat ini nak menunjukkan betapa besarnya tindakan Allah Ta'ala ke atas orang zalim, yang derhaka, yang kafir, yang kerah kepala. Sebab apa? Kaunuhu fa'alan lima yurid. Tengok dalam ayat lepas, Allah kata sifat dia ni fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia nak. Bila nak apa dia buat dia nak, maka ayat ni sekaligus memberi keterangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isy'ar, dengan satu isyarat bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geng-geng kafir hak lawanmu tu musabar jelah, sabar. Sebab apa? Sebab mereka akan dibinasakan sebagaimana binasanya Fir'aun dan Samud. Kita kata ayat ini ada kaitan dengan ayat 13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang menciptakan manusia, Allah Ta'ala ulang balik penciptaan manusia itu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata Fir'aun binasa, Quraisy juga akan binasa, sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang dahulu akan berlaku juga kepada orang kemudian. Mari zaman kita hari ni, geng-geng kerah kepala tak dengar kata, jangan duduk sedap hati, jangan hidup selesa. Kita juga tahta majhar, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, bila-bila masa saja boleh dibinasakan. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kita minta dengan Allah Ta'ala keselamatan, kesejahteraan daripada sebarang bala bencana, daripada dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sadisan, kita berambil kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, masih lagi ayat yang sama. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Cerita Fir'aun dengan Samud. Kenapa Allah pilih Fir'aun di sini? Disebut individu Fir'aun. Lesh. Kata di ulama tadabbur, ani perhati sikit. Musyakalatun wa musyabahah. Ada persamaan. Allah Ta'ala pilih watak Fir'aun di sini nak dibandingkan dengan ashabul ukhdud, yang gali parit, yang telah membakar, mencampak orang yang beriman. Apa dia persamaan? Tanda. Satu, iz Fir'aun tagha. Fir'aun jahat. Dia mengaku dia Tuhan. Besar tu jahat dia tu. Demikian juga ashabul ukhdud, raja yang penggali parit itu juga, bila dia dengar ghulam, budak tadi boleh sembuhkan penyakit, boleh bunuh hayawan besar tu, dia kata alaka rabbun ghairi. Awal, kalau kita agak awal budak, mana ada Tuhan daripada aku? Mana dia sendiri tu mengaku Tuhan, dia dengan Fir'aun satu kepala. Satu. Dua, wali ta'zibihi Bani Israel. Dia Fir'aun telah mengazab Bani Israel dengan membunuh kanak-kanak laki-laki dan menghidupkan perempuan. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, wa fi dzalika bala'um min rabbikum azim. Perbuatan Fir'aun ni bala besar bagi Bani Israel. Surah Al-Baqarah ayat 49. Maka geng-geng ukhdud ni pun habisnya, campur habis dalam api orang-orang yang beriman, termasuk baby, kanak-kanak. Seperti dalam cerita terakhir yang kita sebut malam, baby didukung oleh mak dia,
Tak mau, dia pun teragak-agak nak terjun dalam api, tapi anak kata, ya ummah, innaki alal haq. Turun. Jadi Fir'aun ni tak kena baby tak baby, semuanya dia bunuh. Mereka ini ashabul ukhdud juga bunuh kanak-kanak. Kata orang dalam gurauan, tapi betul, dia kata nampaknya keganasan manusia hari ini lebih teruk daripada zaman Fir'aun dan juga zaman Abu Jahal. Zaman Fir'aun dia bunuh anak laki-laki. Zaman Abu Jahal bunuh anak perempuan. Hidup-hidup. Zaman kita lah ni, dia lepas belaka anak jatuh ke tena. Itunya campur. Kata orang campur belaka. Sekali-sekali orang jumpa dekat tong sampah, baby perempuan. Jumpa pula dekat tes sebah, baby laki-laki. Maknanya jahiliyah, hok campur anak zaman kita ni lebih teruk daripada zaman Fir'aun dengan mendiang Abu Jahal. Yang ketiga, persamaan yang ketiga. Wali taqdimil ayati wal barahin ala sidqid da'iyah. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada semua pendakwah-pendakwah ini, ada mukjizat. Nabi Musa AS bila pergi jumpa dengan mendiang Fir'aun, dia tunjuk tanda-tanda dia. Campak dia punya tongkat, soft jadi ular. Keluar tangan dia, bercahaya. Banyak lagi lah contoh. Fakazzaba wa asa, Fir'aun kerah kepala, tak lawan juga. Dalam cerita Ashabul Ukhdud, Al-Ghulamu qaddama li hadzal malik al-ayat. Pemuda tadi, Ghulam telah menunjuk kepada Fir'aun beberapa tanda-tanda yang besar. Seperti orang buta tadi, pembesar yang buta, dia sapu, hidup balik, celak balik. Maknanya ada persamaan di situ. Yang keempat, Fir'aun tak mampu nak bunuh Nabi Musa AS. Berkali-kali dicuba nak bunuh, tidak boleh. Raja Al-Malik nak bunuh kanak pemuda ini berapa kali? Mula-mula buat masuk atas bukit. Campak turun, bukit gegar, ia mati je, tentera dia, Ghulam balik semula jumpa Fir'aun, jumpa bos. Buat naik bahtera, nak pergi campak tengah laut, laut bergelora, mati habis. Pencampak, Ghulam balik semula, jumpa dengan raja. Tengok apa dia? Terkejut dia. Allahu Akbar. Itu dia panggil, patutnya kalau raja tu, ialah dah hati tertutup macam mana, patut dia boleh mikir dah, budak ni pelik ni. Naik atas bukit tak mati, campak ke laut pun tak mati. Yang kelima, dengar yang kelima, ahli-ahli sihir Fir'aun yang ramai itu, bila dia tengok Nabi Musa campak tongkat Nabi Musa telan dia punya tali, amanna bi rabbi Musa wa Harun, semuanya beriman dengan Musa dengan Harun. Kharru sujadan. Di sini apabila raja dengar kata budak ni, Ghulam kata, tuanku, kalau nak bunuh saya senang je. Nah, ambil panah saya ni. Sebut bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, mau panah aku kena. Bila dia panah, satu negeri, satu padang itu semua masuk Islam belaka. Jadi ada persamaan. Di sini Saharah ahli sihir, yang sini orang kampung yang tengok peristiwa tersebut. Allahu Akbar. Ada lagi kah? Fazahara, maka zahirlah tanasub zikri Fir'aun duna ghairihi minal umam. Allah Ta'ala pilih cerita Fir'aun nak musyakalah dengan ashabil ukhdud dalam banyak perkara. Hadza muntahal i'jab fi qasasil Quran. Inilah peliknya susunan Al-Quran yang kita kena ambil ibrah dan pengajaran. Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, kita akan dapati maklumat yang bercanggah yang begitu dahsyat. Baik, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Balil ladzina kafaru fi takdzib.
balil ladzina kafaru fi takzib, iaitu bayan Allah Taala nyatakan di sini bahawa an-halal mu'min ma'al kufar, keadaan orang mukmin dengan orang kafir sepanjang zaman akan berterusanlah keadaan ini. Mereka akan lawan kita, mereka akan mendustakan kita. Tidak mudah jalan atau laluan orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan bahawa ada musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Rasul alaihimussalatu wassalam, semuanya akan berterusan sampai ke hari kiamat. Tetapi ingat, wallahu min waraihim muhit. Allah Ta'ala kata, aku tahu semua. Kamu pendakwah sabar sekejap, sampai masanya mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu untuk puak kafir. Untuk kita orang sama-sama orang beriman, kita tunggulah. Kita ajar hak ni sunnah Nabi SAW. Mari pula puak-puak lain pula duduk bawa benda-benda yang kepercayaan yang pelik-pelik, benda-benda khurafat. Mari menyebarkan hadis-hadis palsu, amalan yang tidak ada, mendapat sambutan oleh para pengikutnya, diberi perhatian oleh para penguasa. Kita mengatakan itulah sunnatul da'wah tadafuq, pertemuan di antara pencinta sunnah, pencinta Al-Quran dengan golongan-golongan yang menyebarkan ajaran yang pelik-pelik. Ini pun tidak akan berterusan selagi adanya dunia ini, hatta yarisallahu al-arda wa man 'alaiha, sehingga berlakunya kiamat. Lawanlah kita, teruskan berdakwah, beri pencerahan, kesedaran pada masyarakat, sebab masyarakat perlu pada perimbangan di antara dua pandangan. Kita pilihlah nak mana. Hak Nabi ajar mudah, sahih, autentik. Hak orang lain-lain itu masih dipertikaikan, bercelaru ke sana sini, walaupun nampak mendapat sambutan, tetapi bukan makna ramai itu mesti benar. Jawabnya pengikut anbiya bila-bila pun tidak ramai. Kita berpindah kepada yang terakhir, yang kelima, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Allah Ta'ala sifatkan Quran ini Majid, mulia. Bukan mulia Quran itu saja, la. Quran itu mulia sudah pasti ya. Sebab apa? Dia kalamullah. Bahkan dia melangkah kepada kebaikan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu pergi kepada liman tahammala hazal Quran. Siapa dia belajar Al-Quran, siapa dia bawa Quran, siapa dia mengaji Quran, maka orang ini juga orang mulia. Baca Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, maka Allah SWT akan angkat darjah ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Maka kita kena ingatlah, cabaran ahli Quran ni banyak. Kadang-kadang orang ni suara dia sedap, bagus, suara comel, baca Quran sedap. Ni zaman kita ni, untuk zaman kita ni. Baca Quran sedap, hafalan Al-Quran bagus, masuk musabaqah boleh pergi peringkat antarabangsa. Tengok di Facebook dia macam Tok Jahir, duk main suap bini juga pada hari jadi. Kita kata nanya awal, nak, kita ni Ahlul Quran, ada sifat dia, ada simah dia, ada ciri-ciri Al-Quran. Bila orang tengok, orang kata tenang mata hati, kata orang sejuk mata memandang. Ni tengok perangai dia lebih kurang perangai TikTok ke, perangai Facebook ke, duk main menyuap bini juga. Bini pun tidak tutup aurat yang sempurna, ataupun kelakuan yang tidak sesuai. Mungkin sesuai dengan orang biasa, tapi tidak sesuai dengan Ahlul Quran, tak sesuai dengan seorang imam dan pendakwah. Jadi kita kena jaga penampilan. Sebab itulah kalau kita tengok pelajar-pelajar Ahlul Quran zaman kita ni, hak kita sayang, bila dia buat benda tak comel, kita akan tegur. Kata, adik, tak comel ni tidak sesuai dengan awak sebagai Al-Quran. Duk main berjeling-jelingan dengan bini, ambil gambar letak di Facebook, kata ni perangai tak senonoh lagi untuk orang lain, bukan untuk awak sebagai Al-Quran. Mulia Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita menghina diri kita sebab ikut orang ramai, ikut trend, ikut Facebook. Kita lupa diri, lupa daratan, mencari like, mencari share. Kata-kata itu bukan sifat Ahlul Quran yang sepatutnya menjaga akhlak, jaga penampilan, jaga kedudukan kita. Biarlah mulia kita dengan Quran,
akhlak kita juga akhlak ahlul Quran. Sama juga ni, duduk mengaji kelas tadabbur kuat ni. Sama juga. Mengaji tadabbur dengan ustaz ni pagi, dengan ustaz ni petang. Tapi tengok Facebook dia duduk kata orang tu, kata orang ni, duduk buat tuduhan sendiri. Macam Quran tidak masuk dalam diri dia, menjadi Quran itu menjadi hiwayah, jadi satu hobi je. Saya suka mengaji Quran, tapi akhlak Quran, adab hamalatil Quran tidak masuk ke dalam jiwa, kita kata rugi. Orang yang seperti ini, kerugian yang besar. Nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, suka mengaji Quran, tapi kita tidak mendapat faedah daripada akhlak ahlul Quran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kata-kata ini masuk ke dalam telinga yang orang yang berkata dan sampai kepada telinga para pelajar di alam nyata, di alam maya dan alam nyata. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran Tuhan kata apa? Quranun Majid fi lauhil mahfuz. Ini isyarat kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijri ayat 9. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami jaga Quran. Maknanya Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala turun Quran, Allah Ta'ala jaga Quran. Tak ada siapa boleh tukar Al-Quran, tak ada siapa boleh ubah Al-Quran, tidak ada siapa boleh hina Al-Quran. Yang bolehnya penjajah-penjajah telah menjajah minda umat Islam, menjauhkan kita daripada Quran, mereka telah berjaya. Nak baca Quran pun tak ada, sibuk dengan macam-macam alat gadget yang ada ni. Sibuk sana sini, nak beramal dengan Quran pun tidak boleh sebab macam-macam halangan. Mari undang-undang Quran dalam undang-undang Quran nak beruat tak boleh, bercanggah dengan undang-undang Luqrek yang kafir itu. Kita mengatakan ini juga perlu dimuhasabah. Kita sebagai ahlul Quran hidup musabaqah Quran setiap tahun, tapi kita tidak bermusabaqah untuk nak menaik tarafkan undang-undang negara mengikut Al-Quran secara bertahap. Sudah 60 tahun negara kita merdeka. Al-Quran dimusabaqah daripada zaman dulu lagi sampai hari ini. Sudah musabaqah kali yang berapa puluh. Tapi kenapa kita tidak musabaqah untuk nak menaik tarafkan undang-undang Al-Quran dalam negara yang tercinta ini? Biarlah negara kita negara menjadi tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekadar musabaqah Al-Quran saja, merah cuping telinga, tapi tidak beramal dengan isi kandungan. Itu yang dikatakan rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Ada orang yang baca Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada ahli Quran. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar segala nasihat kebaikan dan dia akan ikut yang terbaik daripadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Quran itu rabi'a qulubina, menjadi penenang hati kami, penyejuk mata kami, dan menjadi pemandu untuk kami hidup di dunia, peneman kami dalam kubur, dan yang memandu kami ke jalan yang Engkau redai untuk sampai ke syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita akan sambung surah At-Tariq. Surah At-Tariq dengan muqaddimah dianya, dan kita akan ambil 10 ayat terawal dari surah At-Tariq mengikut susunan tafsir Al-Muharrar. Hari ini, ingat hari ini hari apa ni? Hari Jumaat. Ingat Jumaat, ingat apa? Ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca Al-Kahfi. Dan jangan lupa cerita-cerita yang pelik tentang nabi-nabi yang dulu yang ada dalam kitab. 51 hadis sahih yang kisah gaib yang ajaib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tuan-tuan boleh ambil dalam Darut Taibah, www.darutaibah.com, ataupun mana-mana tempat yang kita jumpa, baca, beli dan ambil manfaat. Semoga lebih lagi, yang ini kita belajar Quran, yang ini kita belajar melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, insya-Allah. Jadi hari Jumaat ni bagi orang lelaki bersedia pergi awal ke masjid, baca surah Al-Kahfi, perbanyakkan selawat, mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.